Objektif kajian kami yang pertama adalah mengetahui definisi kebersihan dan definisi etika. Yang pertama, definisi etika. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, maksud etika menurut pemahaman bahasa Melayu iaitu akhlak atau moral seseorang dalam kelakuan atau pergaulan mereka. Definisi etika adalah merujuk kepada sesuatu prinsip atau nilai-nilai yang membimbing tingkah laku dan tindakan seseorang iaitu masyarakat dalam suatu perbuatan dan hal tertentu. Hal ini menunjukkan bahawa etika adalah suatu cabang yang mempelajari segala perkara yang baik atau benar serta prinsip-prinsip moral yang mengawal tindakan manusia. Selain itu, etika dalam Islam adalah sinonim dengan adab. Adab didefinisikan sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dan perbuatan lahir daripada seseorang individu tanpa memerlukan pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Definisi kebersihan ialah suatu keadaan yang bebas dan bersih daripada sebarang kotoran atau najis serta bebas daripada pencemaran. Kebersihan mempunyai 5 aspek iaitu yang pertama kebersihan fizikal yang merujuk kepada keadaan suatu objek atau benda yang bebas daripada kotoran dan debu. Yang kedua ialah kebersihan persekitaran, ianya melibatkan kelestarian alam sekitar. Yang ketiga ialah kebersihan diri. Ia melibatkan tindakan seseorang individu dalam menjaga kebersihan tubuh badan dan pakaian mereka dengan baik. Yang keempat, kebersihan moral yang melibatkan kepada sesuatu tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan norma-norma etika yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dan yang kelima ialah kebersihan makanan. Ia turut penting kerana dapat mencegah seseorang individu itu daripada keracunan makanan. Seterusnya, objektif yang kedua pula adalah untuk mengenal pasti isu-isu semasa tentang kebersihan di Malaysia. Tahukah anda, terdapat pelbagai aspek tentang isu kebersihan di Malaysia, termasuklah dari aspek kebersihan makanan, aspek kebersihan tempat awam dan aspek kebersihan alam sekitar. Yang pertama adalah aspek kebersihan makanan. Antara isu yang selalu hangat diperkatakan adalah isu premis makanan yang sangat kotor sehingga perlu ditutup. Yang kedua pula adalah isu kehadiran haiwan perosak seperti tikus dan lalat. Yang ketiga pula adalah masalah makanan tidak disimpan dengan baik dan yang terakhir adalah peniaga tidak mematuhi etika penyimpanan makanan dan kebersihan yang betul. Seterusnya, kita masuk kepada aspek yang kedua iaitu aspek kebersihan tempat awam. Tempat awam yang selalu dikunjungi oleh masyarakat adalah seperti taman permainan, di jalanan, tanas awam dan pusat membeli belah. Kebersihan di tempat awam selalunya tidak diendahkan oleh masyarakat kerana mereka tidak mengamalkan etika dalam mengendalikan sampah sarap. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat tidak mempunyai kesedaran atas aspek kebersihan di tempat awam. Sebaliknya, masyarakat mengharapkan sepenuhnya bantuan daripada pihak berkuasa tempatan. Maka risiko terhadap kesihatan adalah sangat tinggi di kalangan kanak-kanak dan warga emas. Contoh penyakit yang berbahaya yang mampu menjejaskan kesihatan di kalangan kanak-kanak dan warga emas adalah penyakit HMFD. Seterusnya, dalam aspek kebersihan alam sekitar. Pada alaf ini, fenomena krisis alam sekitar amat membimbangkan. Hal ini disebabkan daripada pembuangan sampah dan pembuangan bahan kimia ke dalam sungai. Oleh itu, pencemaran sungai dan pencemaran udara mula berlaku. Oleh yang demikian, pihak berkuasa haruslah mengenakan saman atau denda untuk golongan yang tidak bertanggungjawab seperti berikut. Seterusnya, cara mengatasi isu-isu kebersihan di Malaysia.
Pertama, membuat tinjauan di premis makanan. Kebersihan persekitaran di tempat awam terutamanya di kedai makan amatlah penting dan secara zahirnya negara kita amat menitik beratkan tentang penyediaan makanan di suatu premis. Namun, sehingga hari ini masih lagi terdapat beberapa warung dan kedai makan yang masih lagi melanggar etika kebersihan dari segi persekitaran kedai maupun tempat penyediaan makanan. Antara cara yang berkesan bagi supaya premis kedai makan lebih menjaga kebersihan ialah membuat tinjauan di kedai makan dan restoran. Hal ini supaya peniaga dapat cakna dengan SOP sebagai satu inisiatif penting dalam menjaga kualiti makanan, terutamanya dari sudut kebersihan penyediaan makanan. Kedua, penguatkuasaan undang-undang. Pihak kerajaan juga boleh mengadakan penguatkuasaan undang-undang dengan mengenakan hukuman yang setimpal seperti denda kepada pelaku yang membuang sampah merata-rata serta tidak menjaga kebersihan di tempat-tempat awam. Oleh yang demikian, isu-isu etika tentang kebersihan di negara kita dapat dikurangkan dan jenayah membuang sampah dan mengotorkan kawasan dapat dibendung. Perkara ini sekaligus memberi kesan yang baik kepada negara kerana negara kita akan dipandang tinggi oleh negara luar. Pada masa yang sama, kita dapat menarik perhatian pelancong untuk datang ke negara kita. Ketiga, mengadakan kempen kesedaran. Pihak kerajaan boleh mengadakan kempen seperti kempen sifar sampah dan kempen kesedaran kebersihan. Pihak kerajaan juga boleh mengadakan karnival, kuis serta ceramah tentang kebersihan untuk membuka mata masyarakat tentang kepentingan kebersihan dalam kehidupan seharian. Seterusnya, kesimpulan kajian. Kesimpulannya, semua pihak perlulah mengambil perhatian dalam aspek kebersihan. Hal ini demikian kerana penglibatan masyarakat amat penting bagi mengekalkan kebersihan di negara kita. Pada masa yang sama, program pendidikan dan kempen amat membantu dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat. Seperti yang kita semua tahu, menjaga kebersihan adalah aspek yang penting dan memberi banyak manfaat kepada kita. Akhir sekali, cadangan dan saranan. Yang pertama, pihak ibu bapa perlulah menjadi suri teladan kepada anak-anak. Pihak ibu bapa boleh mendidik anak-anak tentang etika dan kebersihan serta menerapkan nilai-nilai murni dalam diri mereka sejak kecil lagi. Yang kedua, pihak media massa boleh mengadakan iklan serta video ringkas berkaitan kehidupan seharian masyarakat tentang kebersihan untuk menarik perhatian mereka serta untuk meningkatkan kesedaran masyarakat supaya sentiasa menjaga kebersihan serta menerapkan etika dalam kehidupan seharian mereka. Hal ini demikian kerana masyarakat kita lebih banyak meluangkan masa menggunakan media sosial. Akhir sekali, pihak kerajaan atau pihak Kementerian Pendidikan Malaysia boleh mewujudkan semula subjek pendidikan sivik dan kewarganegaraan dalam silibus pembelajaran sekolah rendah. Hal ini demikian kerana subjek pendidikan sivik tersebut dapat membantu meningkatkan kesedaran kepada pelajar tentang etika serta tanggungjawab dalam kehidupan seharian individu. Secara tidak langsung, pelajar juga dapat mempelajari etika dari aspek kebersihan.